أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات وقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. صدق الله العظيم. Bukankah telah sampai kepada kamu berita orang-orang kafir yang telah lalu? Lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatan kufur mereka. Dan mereka pada hari akhirat kelak beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Balasan yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka pernah didatangi rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata. Maka mereka berkata, patutkah manusia yang seperti kami menjadi rasul untuk memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka kufur engkar serta berpaling dari kebenaran. Dan Allah pun menyatakan tidak berhajatnya kepada iman dan ketaatan mereka, lalu membinasakan mereka. Dan Allah sememangnya maha kaya lagi tetap terpuji.
Di antara sebab-sebab kufur orang-orang yang kafir ialah kerana mereka mengatakan bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan sesudah mati. Katakanlah, bahkan demi Tuhanku kamu akan dibangkitkan. Kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu telah kerjakan. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta kepada penerangan cahaya Al-Quran yang kami turunkan. Dan ingatlah, Allah amat mendalam pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Ingatlah, masa Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan untuk menerima balasan. Itulah hari masing-masing nampak kerugiannya. Dan ingatlah sesiapa yang beriman kepada Allah serta mengerjakan amal soleh, nescaya Allah mengampunkan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka lah ahli neraka. Kekalah mereka di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah At-Taghabun. Surah yang ke-64 pada juzuk yang ke-28. Bermula ayat yang ke-5 sehinggalah ayat yang ke-10. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang bagaimana watak sebenar orang-orang kafir musyrik yang mengingkari ketuhanan, kerasulan dan juga mengingkari hari kebangkitan semula. Dan dalam ayat yang kita bacakan ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang bagaimana umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan dek kekufuran mereka. Dan Allah Ta'ala juga menjelaskan bahawa Allah tidak berhajat kepada iman mereka. Allah tidak berhajat kepada iman mereka dan tidak mendapat mudarat kerana kekufuran mereka. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan gesaan dan perintah supaya beriman kepada Allah dan Rasul. Dan kepada cahaya, yakni Al-Quran yang diturunkan. Kerana itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Dan Allah Ta'ala juga menjelaskan dalam ayat yang kita bacakan ini tentang hari At-Taghabun. Itu hari kiamat. Dan di antara nama lain bagi kiamat ialah Yaumut Taghabun. Hari di mana manusia melihat kerugian mereka. Yang kafir melihat kerugian mereka kerana tidak beriman. Yang sebahagian orang beriman pula melihat kerugian mereka kerana cuai dalam melaksanakan dan menambahkan amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala menceritakan keadaan orang yang beriman diampunkan dosanya dan dimasukkan ke dalam syurga yang punya pelbagai nikmat dan kesenangannya dan merupakan kejayaan sebenar yang diraih oleh manusia. Manakala Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang yang kafir kerana sifatnya mendustakan kebenaran, maka tempat mereka ialah dalam neraka kekal selama-lamanya. Tidak diterima pengampunan dan syafaatnya, tidak diringankan azabnya, tidak dilepaskan daripadanya azab walau barang satu hari. Dan itulah seburuk-buruk tempat mereka dikembalikan. Bila Allah menyatakan, alam ya'tikum, apakah tidak datang kepada mereka orang-orang kafir? Perkataan alam ya'tikum, apakah tidak datang? Yakni menghairankan tentang urusan mereka. Yang sudah melihat dan mengetahui tentang kebinasaan umat-umat yang terdahulu. Disebabkan kekufuran mereka. Bila mana kita baca kisah umat-umat yang terdahulu, bermula daripada umat yang pertama yang diutuskan Rasul bagi mencegah kemungkaran mereka. Umat Nabi Nuh. Umat yang belum ada nama, lalu disandarkan kepada Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh. Maka diikuti dengan umat-umat yang lain.
yang mereka ini semua berlaku pertentangan antara mereka dengan nabi-nabi yang diutuskan. Bagi setiap zaman dan umat. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah membangkitkan setiap umat itu seorang rasul. Yang mereka membawa dakwah mereka mengajak manusia menyembah Allah dan tidak menyembah taghut, yakni berhala atau mensyirikkan Allah. Maka kesemua umat-umat yang kita baca kisah mereka, sama ada umat atau kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, yakni kaum Ad, kaum Thamud, dan kaum-kaum yang lain yang banyak yang masih ada tanda-tanda peninggalan sejarah mereka. Kesemua mereka watak sama, lawan Nabi dan Rasul yang diutuskan dan kufur pada Allah. Maka Allah menyatakan, alam ya'tikum, tidakkah sampai maklumat itu pada mereka? Kerana mereka orang-orang kafir. Dalam ayat ini secara khusus orang kafir Mekah, secara umum orang kafir sepanjang zaman. Kerana sifat orang kafir ini mereka suka berjalan. Hidup mereka suka berjalan. Melancong. Salah satu daripada bahagian hidup mereka. Dan mereka suka tengok cerita, dengar cerita. Maka bukankah cerita ini terlalu masyhur untuk tidak sampai ke telinga mereka? Kerana cerita yang paling masyhur ialah cerita bagaimana manusia dihancurkan. Tamadun yang rosak. Kerana cerita itu akan popular. Kalau kita cerita paling popular tentang cerita siapa mati. Sehingga tak perlu kita jemput siapa pun untuk hadir melihat kematian. Cerita paling popular dalam kehidupan kita siapa mati. Apatah lagi mati melibatkan satu umat dan bangsa dan tamadun. Hancur satu tamadun yang paling hebat. Ad, Samud. Yang tinggal kesan peninggalannya. Maka Allah menyatakan pelik tak sampai kepada mereka berita-berita ini. Artinya sampai tapi mereka tak ambil pengajaran. Macam kita juga. Sampai tak berita kepada kita tentang orang dah mati. Sampai tapi tak ambil pengajaran. Tetap kita hidup macam orang tu mati dulu. Lara, menyia-nyiakan waktu yang ada, menyia-nyiakan harta benda yang ada, menyia-nyiakan peluang yang ada. Jarang manusia mengambil pengajaran. Mereka orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara. Allah muliakan dengan hidayah. Allah muliakan dengan petunjuk. Maka mereka sentiasa mengambil pengajaran dalam hidup mereka walau sekecil-kecilnya. Kemudian kata Allah, fadhuku wabala amrihim. Mereka ini telah merasakan kesang perbuatan mereka sendiri yang begitu dahsyat di dunia. Walahum, dan bagi mereka pula akhirat kelak, azabun alim. Azab yang amat pedih. Kenapa disebut azab yang amat pedih? Untuk menunjukkan kekalnya mereka dalam neraka. Kekal mereka. Semua orang kafir ini akan kekal dalam neraka. Maka ini azab yang pedih kerana azab ini tidak pernah berhenti rasa sakitnya. Dia tak macam pepatah Melayu yang kita sebut alah bisa tegal biasa. Dah biasa kena macam okey je. Tidak begitu. Kerana sifat azab dalam neraka bertambah sakit. Makin lama makin bertambah. Makin lama makin bertambah. La yukhaffafu anhumul azab. Walahum yunzarun. Tidak akan diringankan sedikit pun azab. Mereka tak pernah rasa bahawa ringan. Makin lama mereka rasa makin berat. Makin berat. Makin berat. Walahum yunzarun. Dan mereka tidak diberi tempoh rehat. Tak ada. Kalau kita kat sini ada tempoh rehat. Waktu kita tidur, rehatlah daripada sakit. Kita kena bius, rehatlah daripada sakit. Waktu kita pengsan, rehatlah daripada sakit. Tapi tidak dalam neraka. Kerana tiada pengsan dalam neraka. Tidak ada tidur dalam neraka. Dan tidak ada mati dalam neraka. Tidak ada mati, tak ada. Pengsan, tak ada. Bagaimana rasa sakit itu berhenti? Kalau kita kat dunia kan, kita mungkin sakit sangat pengsan. Maka hilang sakit. Sakit sangat mungkin kita pun tertidur. Maka hilang sakit. Tapi dalam neraka tak boleh tidur. Tak boleh pengsan. Dan tak boleh mati. Tak boleh mati. Bagaimana bentuk azab? Kemudian kata Allah, selepas menyebut tentang bagaimana orang kafir ni. Kata Allah, Zalika bi'annahu. Sebab azab demikian. Allah cerita dulu bagaimana orang kafir dibinasakan. Kenapa mereka dibinasakan? Kerana Allah Ta'ala tidak akan hukum satu umat, satu individu melainkan ada sebab.
Kata Allah, dzalika bi annahu, demikian itu kerana sesungguhnya kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, telah datang kepada rasul mereka. Baik datang rasul, baik bila Allah Taala menyebut rasul, yang utusan Allah yang membawa bersamanya, rasul ini bukan sekadar Allah akan pilih orang yang terbaik dalam umat tu. Sebenarnya kalau rasul ini tak bawa mukjizat sekalipun, mereka terkenal dengan paling baik dalam umat itu, paling benar dalam umat itu, paling mulia dalam umat itu. Semua sifat-sifat kemanusiaan. Tuan-tuan kita logiknya, kalau orang kita tahu tak pernah cakap bohong, cukup dia cakap benda tu kita akan percaya. Dan kalau kita tahu seorang yang berlatar belakangkan baik, maka tak perlu kita nak wasangka apa-apa. Datang pula daripada keluarga yang dimuliakan. Semua para nabi dan para rasul, mereka dari sudut aspek, wa imma dari sudut nasab, wa imma dari sudut hasab, yakni sudut keturunan, wa imma dari sudut khuluq atau akhlak, wa imma dari semua segi kehidupan manusia, Allah jadikan mereka paling sempurna. Tak ada masa nak hina. Rasul-rasul yang diutuskan ni tak cacat. Tidak akan kata ni, kaki pun tak betul nak dakwah orang. Tak, mereka tak cacat. Kakinya, tak cacat tangannya, tak cacat apa benda pun. Sempurna fizikal, sempurna akhlak, sempurna sejarah hidup mereka. Tak ada, oh dulu dia jahat, gangster, minum arak, judi. Sekarang, baik. Tak ada. Kerana orang akan cerita masa silam dia. Kerana orang akan cuba lemahkan dakwah. Kalau kita ajak orang buat baik, bila orang tu enggan menerima, mereka akan cari sisi lemah kita kat mana. Sisi lemah. Mereka kata, awak dulu pun jahat, semayang pun tak. Awak pun dulu baru kenal masjid 2-3 hari, nak ajak orang. Nak dakwah orang. Pasti kita atau manusia yang tolak akan cakap macam tu. Kan latar belakang tu penting. Allah jadikan latar belakang para Nabi dan Rasul tak ada cacat celah. Mereka tak boleh kata, oh, kamu dulu minta duit dengan kita, kamu dulu miskin, kami tanggung kamu. Tak ada. Semua mereka ini sempurna. Hatta Nabi Musa hidup dalam istana Firaun. Dia tak pernah merempat-merempat duduk dalam istana. Daripada perempuan yang mulia, keturunan yang mulia. Sempurna fizikalnya. Bahkan dia paling lawa pada zamannya. Ajak umatnya. Demikian Nabi Harun. Kerana yang paling banyak mengkritik Nabi ialah Yahudi. Maka Yahudi pun tak boleh nak kritik atas kecacatan. Sebagaimana kita sebut sebelum ini. Mereka cuba mengkritik kecacatan Nabi Musa. Kononnya Musa ada kecacatan pada alat sulitnya. Kerana dia tak nak mandi telanjang bersama mereka. Akhirnya Allah tunjukkan bagaimana sempurnanya Nabi Musa AS. Nah, hadis ini untuk menunjukkan para Nabi dari dalam dan luar tak ada cacat. Tak ada cacat. Bahkan mereka diselamatkan oleh Allah daripada penyakit yang menghinakan diri mereka. Mereka tak ada penyakit menghinakan. Penyakit gila babi ke, tak ada. Penyakit jantung ke, baru nak dakwah dah sakit jantung. Jadi dakwah seminggu 2 kali je. Sebab jantung, tak ada. Darah tinggi ke. Allah sempurnakan mereka sebab dakwah ini perlu berterusan. Mereka paling gagah di kalangan umat mereka. Sebab semua para Nabi mereka paling gagah di kalangan umat mereka. Tak ambil yang lembek. Yang macam tubuh, macam pelewok je kurus, tak ada. Semua para Nabi mereka perkasa, mereka gagah. Secara peribadi tak ada orang boleh kalahkan mereka. Apatah lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan keberanian Rasulullah berani. Bila ada sesuatu yang sehingga para sahabat yang berani-berani seperti Sayyidina Ali. Saya menyatakan kalau tiba-tiba datang rasa takut kan, tiba-tiba. Kerana kadang-kala seberani mana pun orang dia ada waktu dia takut. Seberani mana pun orang dia ada waktu dia takut. Lalu kami akan berlindung di belakang Rasulullah. Ni sahabat namanya Ali bin Abi Talib. Kami kalau rasa takut kami berlindung di belakang Rasulullah. Nak cerita berani. Dan kisah Rasulullah dengan Rukanah, iaitu penggusti terkenal dalam masyarakat jahiliah yang gagah yang ditewaskan oleh Nabi SAW. Dan kisah Rasulullah mencekak jubah Umar Al-Khattab ketika mana beliau asalnya datang untuk membunuh Nabi SAW. Kemudian dipesongkan tujuannya dan mengatakan adiknya sendiri beriman. Yang berakhir dengan dia memeluk Islam dan dia datang jumpa Rasulullah. Dan kedatangan ini tidak diketahui oleh sahabat. Dia datang Umar Al-Arqam bin Abi Arqam. Lalu Hamzah mengintainya daripada pintu. Lalu mengatakan kalau dia datang dengan baik, kita layan baik. Kalau dia datang dengan tidak baik, kita layan dia dengan pedang.
Maka Hamzah menunggu dengan pedang. Belum sahabat-sahabat lain ambil tindakan, Nabi pergi cekak dulu Umar kata. Keluar cekak dulu. Nak beritahu berani. Cekak. Nak apa datang sini? Ini menunjukkan bagaimana semua para Nabi ini perfect. Arti cukup dengan benda itu mereka tak patut mendustakan Rasul. Apatah lagi Allah sebut. Bil bayinat, mereka datang bawa hujah. Apa maksud bayinat? Yakni mukjizat-mukjizat. Sama ada mukjizat itu bersifat hissiyah atau maknawiyah. Hissiyah yang merupakan dilihat oleh panca indera mereka. Maknawiyah yakni wahyu yang diturunkan pada mereka. Semua mereka bila meminta nabi-nabi ini membawa mukjizat, yang saya katakan semua para rasul dan nabi mereka ada mukjizat masing-masing. Hatta mukjizat Nabi Nuh AS ialah bahteranya. Dengan sehebat itu banjir, sehebat itu bah, taufan, kapalnya tak terbalik. Dan dia bergerak mengikut apa yang Nabi Nuh AS arahkan. Artinya bahtera Nabi Nuh ni dia punya kontrolernya pada Nabi Nuh AS. Gerak ke, suruh berhenti ke. Maka ini mukjizat Nabi Nuh. Sebagaimana mukjizat Nabi Musa yang maklum. Bukan mukjizat Nabi Isa yang maklum. Dan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Yang banyak yang musyrik di Mekah, setiap kali minta mukjizat ditunjukkan kebenaran, mereka tak pernah dikecewakan. Tunjuk ni dia mukjizat. Maka semua rasul-rasul ini bawa bayinat, keterangan. Tapi apa watak mereka? Faqalu. Mereka cuba menolak dengan berkata, abasyarun. Manusia macam kita. Yahdunana. Apakah manusia macam kita yang beri petunjuk nak ajar kita? Sama dengan kita. Fakafaru. Lalu mereka pun ingkar. Satu je alasan mereka menolak Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi SAW, manusia macam kita. Dia orang macam kita. Walhal, tuan-tuan kita, dalam apa pun aspek. Bukan isu manusia untuk kita menolak kebenaran. Kalau orang tu beritahu berita betul, kita, alah awak manusia macam saya takkan cakap betul. Tak ada asasnya. Atau bila mereka boleh lantik pemimpin, dan ikut kata-kata pemimpin, walau semua pemimpin itu manusia. Tentang manusia yang taksub dengan seseorang pemimpin. Bukankah pemimpin itu manusia? Hatta di kalangan mereka jadikan pemimpin mereka sebagai Tuhan. Seperti Namrud, seperti Fir'aun. Itu orang juga. Maka apa isu orang bila dibawa kebenaran, lalu tahu, oh dia manusia macam kita. Maksudnya patutnya malaikat. Ayat lain. Patutnya malaikat. Tuan-tuan, hujah ini bukanlah hujah untuk mendapat kekuatan makna kerasulan. Melainkan untuk mencari apa yang disebut sebagai mereka sebagai cara untuk menolaknya. Kalau diturunkan malaikat, mereka kata kenapa Tuhan tak turun sendiri? Sampai ada wakil-wakil pula Tuhan dah turun sendiri beritahu supaya beriman. Ke situ pula mereka. Tuan-tuan, padahal kita lihat secara umum manusia bila mendapat arahan, apakah kita seorang besar turun untuk beri arahan pada kita? Ni Datuk Bandar beri arahan. Datuk Bandar ke kena turun beri arahan? Atau cukup dia hantar surat? Melalui pegawai-pegawai dia beritahu cukai nak naik. Dia beritahu gitu je. Apakah dia kena turun? Dan kita, awak kena turun beritahu ke rumah demi ke rumah. Tak, kita menerima mekanisme itu. Mekanisme arahan dari atas, tak perlu orang atas turun. Tak perlu. Tak perlu Perdana Menteri dia turun satu persatu pergi ke rumah, kita nak buat satu undang-undang baru. Tak perlu. Dia buat satu perkeliling, dia hantar pada pegawai dia. Last kali yang beritahu kata postman je. Postman last kali. Adakah kita, oh awak postman saya tak percaya. Tak percaya sudah, tengok bulan ni naik cukai. Artinya contohnya begitu. Artinya Allah dah hantar Rasulnya. Dengan segala sifat yang mulianya. Dah beritahu kebenarannya. Dan bawa buktinya. Bawa bukti jelas mukjizatnya. Watak dan akhlaknya. Lalu kata Allah Ta'ala, mereka beri hujah yang remeh. Abasyarun yahdunana fakafaru. Menunjukkan bagaimana mereka ini orang yang ego dan sombong. Ego, orang macam awak ke nak cakap dengan saya? Sombong. Tapi kalau orang cakap sesuatu pada kita, kita tengok konteks dia apa. Oh, yang disampaikan ni betul. Betul. Siapa pun dia. Bawa hujah pula, bawa bukti pula. Waktu dicabar bawa kebenaran, dibawa pula mukjizat. Dah ikut mana nak tolak? Fakafaru. Lalu mereka mengingkarinya dengan sombong. Lalu kata Allah SWT, wa tawallau. Dan mereka menganggap ini tak penting.
Mereka tinggalkan Rasul tadi. Dengan menghinanya. Wastaghnallah. Allah tak pandang pun benda tu. Maksudnya Allah tak perlu pun. Mengajak manusia untuk beriman. Bukan kerana keperluan Allah untuk manusia beriman. Bukan. Keperluan kamu untuk beriman. Contoh kita beri manusia. Atau kita katakan kalau kita beri kepada manusia ni satu manual untuk mereka ikut. Okey, manusia ni beli satu mesin. Kita kedai, kita pun bagilah dia satu buku manual. Baik, kalau dia tak ikut buku manual tu, kita rugi. Dia lah rugi. Akhirnya, mesin dia pun rosak. Tak nak ikut manual. Ni kami bagi satu mesin, kami bagi satu alat. Ini buku manual. Seorang sakit jumpa doktor, doktor kata ini obat. Baik, kalau dia tak makan ubat, doktor ke mudarat? Doktor ni bagi ubat, so saya makan 3 hari. Saya tak nak makan. Tapi kalau tak nak makan, dekat doktor tu kena pecat. Atau doktor tu gaji dia turun. Tak, awak tu turun kubur. Mudaratnya pada awak. Kalau manusia tak nak beriman, apa mudaratnya? Mudaratnya pada kamu. Lepas tu Allah kata, wastaghnallah. Allah tak perlukan iman manusia. Sebab tu dia sebut dalam hadis. Kalau sekiranya manusia dari awal dan akhirnya dan jinnya berada pada satu jiwa yang jahat. Semua jahat dan kafir tidak memberi mudarat pada Allah sedikit. Kalau seluruh manusia awal dan akhirnya, jin dan manusia berada pada jiwa takwa yang sama, tidak memberi manfaat pada Allah. Maknanya kalau beriman semua makhluk Allah atas dunia, apakah Allah dapat manfaat? Tak, awak dapat manfaat. Kalau kufur semua manusia, apakah mudaratkan Allah? Tak, kamu dah dapat mudarat. Allah sebut mudah dalam panduan Allah turunkan pada manusia. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kamu buat baik, kamu dapat. Kalau kamu buat jahat, kamu akan merasakannya akibat. Ini statement simple yang Allah beritahu seluruh manusia. Yang tidak mau beriman keras kepala, tak apalah, saya rasa boleh hidup dunia lama. Takkan ada hari kiamat, hari kebangkitan. Terpulang. Kelak kamu akan tahu apa yang akan berlaku pada kamu. Kemudian kata Allah, za'amal ladzina kafaru, dan orang kafir mendakwa. Baik, bila sebut perkataan za'ama, bi'sal matiyah, kata Nabi SAW, za'ama, mereka dakwa. Baik, dakwa makna tak ada dalil. Mereka kata, mereka dakwa. Mereka dakwa apa? Allah yub'athu. Manusia tak akan dibangkitkan. Baik, apa dalil manusia tak akan dibangkitkan? Sedangkan dalam Quran menyebut manusia akan dibangkitkan. Dan asas apa tak percaya manusia dibangkitkan? Oh, sebab kan dah mati. Kemudian kenapa dibangkitkan? Bukankah kamu dahulu lagi teruk? Tak ada. Tak ada lagi teruk daripada mati. Kerana tak ada, tak tinggalkan kesan apa-apa. Mati ada tulang kerangkanya. Bukankah itu secara logik lebih mudah? Kamu dulu daripada tak ada kerangka dan tulang, tiba-tiba Allah adakan. Tidakkah kamu rasa itu lebih ajaib daripada mengadakan kembali yang dah ada tulang belulang? Daripada kamu tak ada. Kita dulu tuan-tuan yang umur 50-60 dulu sebelum tu ada kat mana? Kalau lepas kita mati orang kata tahu, kubur dia kat Masai. Kubur dia kat Cahaya Baru. Ada batu nisan ni. Baik, sebelum kita ada di sini, kat mana kita? Siapa boleh beritahu kat mana kita? Kita tak tahu kita ada kat mana. Tapi Allah adakan kita daripada tak ada tempat. Sehingga kita ada tempat waktu hidup dan waktu mati. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan Allah mengetahui mana tempat kamu hidup, mana tempat kamu mati. Dan manusia akan cari, tanya, awak hidup kat mana? Dia mati tanam kat mana? Itu soalan popular orang akan tanya kita. Duduk mana? Mak orang mana? Mak orang ni. Masa mati tanam kat mana? Oh, tanam kat sini, tanam kat sini. Allah mengetahui di mana tempat kita akan hidup. Cari nafkah, beranak, pinak, berkeluarga. Dan Allah mengetahui mana kita mati. Kita tak tahu kita mati kat mana. Walau kita orang Johor. Belum tahu kita mati Johor. Mungkin tuan-tuan mati kat Jerman. Kerana Allah sebut dalam Quran. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tak ada satu pun yang tahu secara pasti bumi mana dia akan mati. Kita tak tahu. Tuan-tuan boleh kata, saya mati kat Johor. Mati kat Kelantan. Mana awak tahu mati kat Kelantan? Tengok, akhir kita tengok. Betul kau mati kat Kelantan? Betul kau mati kat Johor? Betul kau mati kat Malaysia? Kita tengok bukti-bukti yang di depan kita. Sekian-sekian hamba Allah duduknya kat sini, matinya kat sini.
Bahkan kita sebut hidup kita pun tak tahu kita kat mana. Oh dulu kita besar kat kampung kita, bercita-cita nak jadi cikgu sebelah rumah kita. Tiba-tiba kat mana kita dapat rezeki? Jauh pada tempat orang. Pak Sabah, Sarawak. Kemudian mati pula, pun kita tak tahu kat mana. Takut mati kat Pulau Sicily, mati Pulau Caribbean, kita pun tak tahu. Semua ini dalam ilmu Allah. Jadi yang kata tak akan dibangkitkan, apa alasan dia? Mustahil ada hancur lebur, lalu bangkit. Mana lebih mustahil kamu nampak? Yang tak ada apa-apa lalu ada, dengan yang ada kemudian dibangkitkan. Mana yang lebih mustahil sebenarnya? Dan bila disebut Allah kan berkuasa. Tuan-tuan, bila kita sebut berkuasa je, tak ada benda mustahil. Namanya berkuasa. Kenapa kamu ukur pada pengetahuan kamu pada kuasa yang tiada batasannya? Tuan-tuan, macam kita sebutlah. Orang kaya dengan kita kaya. Kita tak mungkin nilai kaya orang tu dengan kita. Kita ada batas kaya kita. Yang ni kita dengar dia multi-trillionaire misalnya. Bukan bilioner, trillionaire. Kaya. Pasti cara, kita tahu, cara keluasan tindakannya lebih pada kita. Kita fikir kaya macam mana pun rumah 2 tingkat. Dia boleh rumah 27 tingkat. Ada orang kaya buat rumah dia 27 tingkat. Kita nak cari bibik seorang pun payah. Tu pun lagi. Sebulan sekali lagi. Dia orang kaya ni bibik dia ada 1000 orang. Dia ada seorang bilioner. Rumah 27 tingkat. Bibik dia ada 1000 orang. Kita pun tak boleh ukur macam mana. Tak boleh ukur lah sebab kita tak kaya macam dia. Nak ukur macam mana? Nak ukur macam mana kita? Kereta dia, kapal terbang, tak boleh ukur. Kita kereta pun tak lepas lagi kita bayar bulan ni. Tak lepas ni. Tak cukup duit. Contoh, kita tak boleh ukur. Apatah lagi kita nak ukur dengan Allah yang berkuasa. Dan kita kira, awak boleh angkat berapa ratus kilo? Saya boleh angkat 100 kilo. Ada orang boleh angkat 300 kilo. Apakah awak nak ukur dengan diri awak? Tak, dia gagah lah tu. Boleh. Saya tak boleh. Allah berkuasa lebih pada tu. Maka ceritanya, yang kata akan bangkitkan, bukan Nabi Muhammad kata, aku akan bangkitkan manusia. Rasulullah SAW kata, Allah yang akan bangkitkan. Allah itu Tuhan yang tiada batas kuasa. Maka kat mana kita nak kata mustahil bila sebut yang berkuasa? Kalau kita, saya bagi analogi yang kita sebut selalu. Kalau kita, awak mustahil tak awak nak beli kereta cash? Oh tak boleh Ustaz. Saya kalau beli kereta cash tak mampu. Mungkin kebulur lepas tu saya. Baik, awak percaya tak ada orang tertentu dia boleh beli cash kereta, dengan syarikat kereta dia boleh beli. Awak percaya tak tidak? Kalau dia banyak duit saya percaya. Dia boleh beli. Dia boleh beli kereta dengan kilang-kilang kereta dia boleh beli. Tak mustahil sebab dia duit banyak. Berapa? 10 bilion ambil duit bayar. Duit dia ada 1000 bilion misalnya. Tetapi ini kan kita sebut Allah yang berkuasa. Yang kata manusia akan dibangkitkan Allah. Allah yang akan bangkitkan. Sebab itu Allah memerintahkan Rasulullah bersumpah. Untuk menegaskan, dalam Al-Quran ada 3 ayat di mana Allah perintahkan Nabi SAW supaya bersumpah untuk beritahu Allah akan bangkitkan. Antaranya ayat yang kita bacakan ini. Bila Allah berfirman, Kul, wahai Muhammad katakan pada si kafir yang tak percaya akhirat. Kebangkitan semula. Bala bahkan wa Rabbi, demi Tuhanku. Perkataan Rabbi, wa tu huruf qasam, huruf sumpah. Wa Rabbi. Demi Tuhanku. Demi Allah, kata jemaah Melayu. Demi Allah. Bala bahkan demi Allah. Suatu penegasan. La tub'athun, kamu semua akan dibangkitkan. Thumma la tunabba'un, kemudian kamu akan diberitahu bima amiltum, apa yang kamu buat. Di dalam 2 surah lagi yang Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, antaranya surah Yunus, Allah berfirman, wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah benar akan berlaku kiamat? Dibangkitkan semula? Katakan ya, dia bala, ya, pun ya, wa rabbi, ya demi Tuhanku, ya demi Allah. Terjemahan mudah. Ya demi Allah, innahu lahaq, sesungguhnya kebangkitan itu benar, wa ma antum bimu'jizin, kamu tidak mampu untuk menolaknya. Dan surah yang ketiga, Allah menyebut sumpah. Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahawa ya kamu akan dibangkitkan. Itu dalam surah Saba. Allah berfirman, wa qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'ah, dan berkata orang kafir tak ada kiamatnya.
Lalu Allah berfirman, "Qul," wahai Muhammad, katakan kepada mereka, "Bala wa rabbi," bahkan demi Allah, bahkan demi Tuhanku, "la ta'tiyannakum," kiamat akan mendatangi kamu. Bila Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk menunjukkan benar. Bila Allah menyatakan za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang kafir hanya menyebut secara sembrono tak ada kiamat. Apakah dalil tak ada kiamat? Kerana dalil ada kiamat itu begitu banyak daripada dalil tak ada kiamat. Cukup kita sebut kerana benar Rasul yang menyampaikannya. Dan berkuasa Allah yang hendak mengadakan kiamat. Berkuasanya Allah. Dengan dua dalil ini cukup. Bila nak dalil lain maka banyak. Dalil penciptaan manusia sebelum. Kemudian dibangkitkan. Dalil kejadian-kejadian langit dan bumi. Bagaimana contoh tumbuh-tumbuhan Allah sentiasa sebut dalam ayat-ayat Al-Quran bila bercerita tentang kebangkitan, Allah cerita tentang bumi yang kering kontang. Lalu turun hujan, lalu tumbuh-tumbuhan. Yang asalnya manusia menyangka takkan tumbuh tumbuhan di situ. Tuan-tuan, siapa sangka kita lihat padang pasir, tak mungkin tumbuh tumbuhan. Satu ketika dulu tuan-tuan pergi Mekah. Tuan-tuan yang lama-lama, orang lama-lama ni. Bukan orang baru-baru semua ni, lama-lama belaka ni. Bila kita ke Mekah, pergi padang Arafah, pergi tengok, mustahil boleh tumbuh pokok-pokok. Di padang-padang pasir. Hari ni apa berlaku? Tuan-tuan tengok negara Imret dulu, padang pasir. Tahun 70-an. Padang pasir. Qatar, padang pasir. Tempat cari mutiara. Tempat orang duduk kat pantai. Hari ni cuba pergi. Pergi Imret. Yang asalnya padang pasir. Apa jadi? Subur. Penuh dengan kehidupan manusia. Tak pernah orang sangka padang pasir itu. Ini yang Rasulullah sebut dalam hadis. Tentang tanda kiamat. Antaral khufatal urata. Ri'a asyah. Yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan dapati orang badui. Berkaki ayam. Pengembala kambing. Mereka akan membina bangunan-bangunan tinggi. Cek orang Imret, orang Qatar ni semua geng-geng badui. Gembala kambing. Asal keturunan badui. Orang pedalaman. Yang hari ni mereka yatatawaluna fil bunyan, membina bangunan-bangunan tinggi. Kata orang kafir dia tak bina bangunan tinggi, takut pencemaran, takut gempa bumi. Kerana negara Islam ni lead bangunan tinggi-tinggi belaka. Hari ni bangunan tinggi-tinggi semua berada di negara Islam. Yang johannya Saudi nak buat 1 kilometer. Tinggi pada Burj Khalifa. 1 kilometer. Kita kat Malaysia pun. Menara Merdeka tu nak buat tu. Itu nombor berapa dunia tu? Paling tidak nombor 3. Paling tidak. Paling siap yang Saudi. Tinggi. Nak buat hotel paling tinggi di dunia. Park Royal. Starting tingkat 36. Kalau tuan-tuan nak duduk boleh tempur sekarang. Saya beritahu dulu. Kan jadi hotel tertinggi di dunia. Sebab starting tingkat dia 36 dah. Kan kita hotel kan tingkat bawah dulu. Starting. Kita ke Mekah. Clock tower. Dia start tingkat 11. Tuan-tuan naik. Daripada kosong P11. Daripada P11 boleh naik. Ini tingkat 30 tu hotel. Starting dia. Reception dia. Sampai dah tingkat 80 kita atas lagi. Arti nak beritahu, Allah cerita tentang gambaran padang pasir, bumi gersang. Hari ni tak ada benda yang mustahil untuk dihidupkan. Ni ada seorang nama hamba Allah. Dia bina bandar di sendiri, di Saudi. Dia ada syarikat namanya Kingdom. Kingdom. Antara orang pernah disebut antara orang yang kelapang kaya di dunia. Lepas tu dia saman majalah tu kerana kira duit dia salah. Dia banyak lagi dia cakap. Saman. Kerana majalah tu tak nak letak nama dia. Majalah Forbes yang senarai orang kaya. Dia marah. Kerana duit dia banyak lagi. Dia kata, kenapa letak sikit? Saman. Dia punya bangga duit banyak. Dia buat bandar Kingdom di Saudi. Dia cari satu padang pasir. Tuan-tuan boleh tengok dia. Daripada padang pasir tak ada apa. Yilek kata orang Keling. Kata orang Tamil. Yilek. Tak ada benda. Tiba-tiba dibangun satu persatu. Disuburkan dulu. Hijau. Bangunan. Airport. Sekian. Menjadi bandar besar. Syarikat Kingdom buat. Tetapi itu bukti bagaimana Allah menghidupkan. Yang saya katakan dulu kita akan fikir mustahilnya padang pasir. Sebagaimana orang mungkin fikir mustahilnya kita nak pergi tempat jauh-jauh. Sebelum ada kapal terbang. Dengan cerita naik unta jalan kaki jauh, tak mungkin sampai. Sebab Rasulullah dah sampai dulu ke bulan.
dah sampai dulu ke langit. Rasulullah dah tembus dulu. Cerita pada Abu Jahal dulu tak percaya. Hari ni kau cerita yang pertama percaya Elon Musk. Sebab dia dah pergi ke angkasa. Dia percaya. Dia boleh buat kenderaan, boleh berkisisian sekian. Dulu cerita Abu Jahal tak percaya sebab Abu Jahal nak pergi ke Baitul Maqdis pun lelah. Separuh mati, sebulan perjalanan. Naik unta. Rasulullah kata aku pergi ke Baitul Maqdis. Balik malam hari. Pergi sekejap balik. Tak percaya. Belum cerita naik ke langit. Tentang benda yang sama hari ni, tuan-tuan tengok benda yang dulu orang kata tak betul, hari ni terlihat banyak mana betul. Dulu orang cakap seorang kata tak betul, hari ni cakap seorang tu orang betul. Cakap seorang, cakap telefon seorang-seorang. Dulu tak betul cakap seorang-seorang. Pergi kat tiang, pergi kat dinding. Hari ni semua orang betul-betul belaka tu cakap. Semua orang sibuk-sibuk belaka. Dia dah tak nak cakap dengan orang, dia cakap dengan dinding, cakap dengan tu. Tapi sibuk. Dulu kalau kita cerita benda ni, siapa percaya adanya telefon? Kalau kita cerita teknologi yang kita hari ni. Kerana ilmu kita tak sampai, apatah lagi kiamat. Cukuplah daripada orang yang tidak pernah berbohong bercakap dan wahyu Allah yang tidak pernah berbohong. Yang saya katakan kalau tuan-tuan flashback balik tahun 60-an, 70-an, benda yang ada hari ni kalau orang selalu berangan kalau ada mesej masa kita balik tahun 60-an, kita pun cerita apa yang kita ada hari ni. Agak-agak dia kata kita apa? Gila kita. Bukan gila biasa ni, gila binatang ni. Bukan gila biasa. Kita cerita ada benda ni. Oh tak percaya dah. Ada kapal terbang. Dia pelik tengok kita. Tuan-tuan, kita katakan bahawa inilah ilmu yang ke depan. Allah yang menciptakannya. Allah beritahu apa yang Allah beritahu berlaku. Maka atas kerana apa? Untuk mereka menentangnya. Maka Allah menyuruh Rasulullah suruh bersumpah. Tuan-tuan, Rasulullah ni dah cakap benar, tak pernah bohong. Kemudian dia suruh bersumpah pula. Tuan-tuan bayangkan kalau orang tu cakap betul, dah kenal dia betul, kemudian dia bersumpah. Nak beritahu benda apa? Penting benda ni. Dia tak pernah tipu. Tak ada rekod tipu walau bergurau. Kemudian bersumpah. Sebab tujuan sumpah untuk kuatkan lagi. Orang kita ni biasa sumpah-sumpah ni yang memang dahulu ada rekod menipu. Sumpah. Sumpah pun orang tak nak percaya. Awak ni macam sesumpah. Tak percaya. Sebab rekod dia tipu. Nabi SAW, kalaulah Rasulullah pernah tipu, nescaya mereka kata, tipu. Nescaya mereka kata demikian. Nabi tak ada rekod itu. Walau bergurau. Apatah lagi bila Rasulullah bersumpah, dan orang Arab tahu kuatnya bahasa ni. Bahasa sumpah ni kuat. Sumpah, penegasan. Maka apa sebab kamu menolaknya? Kemudian kata Allah SWT, وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Demikian itu mudah bagi Allah. Artinya bukan kamu yang fikir, macam mana? Kenapa kamu cerita macam mana? Yang akan buat ni Allah. Tuan-tuan kita tengok bangunan lawa, macam mana dia buat? Macam mana dia buat? Orang tak suruh awak buat. Yang buat tu pakarnya. Pakarnya, dia boleh buat. Kita nampak macam susah, rumit. Macam mana dia buat ni? Yang buatnya pakar. Macam mana dia boleh buat besi tu boleh terbang, sampai jadi kapal terbang, jadi jet. Kita wow pun tak naik. Buat wow, tak naik. Teraju salah. Teraju serong. Sebab kita tak pakar ni. Dia orang buat dengan besi yang berat tadi, boleh terbang altitude ketinggian 60,000 kaki. 70,000 kaki. Macam mana dia buat? Pakar. Mudah bagi dia. Dia boleh keluarkan beribu dalam masa setahun. Misalnya. Dan kita kiamat. Kalau manusia tanya, macam mana? Mudah bagi Allah. Yang buat ni Allah. Yang berkuasa. Manusia yang menolak kerana mereka ukur kemustahilan itu dengan diri mereka. Bukan manusia yang hidupkan orang, Allah yang hidupkan. Kalau cerita manusia yang hidupkan orang, memang tak hiduplah orang tu. Tapi kita cerita Allah yang menghidupkan. Allah yang mengadakan kiamat ini. Maka sebab itu Allah sebut, وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Benda mudah. Tetapi kita dengan mudah dan bahasa mudah. Kalau benda-benda kita bukan pakar, percaya sudahlah. Macam mana dia buat telefon ni hebat, boleh cakap sampai kat mereka. Tak, jangan bincang tu, awak beli je. Ada duit tak? Ada beli. Tak ada duit main jauh-jauh. Macam mana dia boleh buat kapal terbang? Tak payah fikir-fikir naik je kapal terbang. Nak pergi mana ni? Pergi Mekah? Pergi Mekah. Tak, saya tengah fikir macam mana boleh terbang. Apa pecah kepala bukan bidang kita. Kita diminta guna je pergi. Ini kita cuma diminta percaya je. Percaya je. Tak payah fikir macam mana. Percaya je. Allah yang berkuasa. Sebab tu Allah kata ini senang. Ini urusan Allah. Bukan urusan kamu. Urusan Allah. Urusan kamu percaya dan beriman.
Itu je urusan. Allah beri benda mudah. Tuan-tuan, kalau Allah nak suruh kita fikir, pecah kepala kita, tuan-tuan. Allah beri kita benda mudah. Percaya je. Kalau kita percaya ke orang, dia bawa ke mana pun kita okey. Awak percaya tak kat saya? Percaya. Okey, dia pun boleh bawa kapal terbang tinggi, kita percaya. Dia bawa speed 1000 km sejam. Tuan-tuan percaya tak ke pilot tu? Percaya, boleh tidur senyap, tidur. 8 jam. Percaya ke pilot. Dia bawa 1000 km sejam. Kita naik kereta, yang ni bawa 160. Percaya tidur. Saya percaya dia. Dia pakar. Lesen lama dah dia. Artinya kita pun tak ada masalah. Ikut je. Sehingga sampai ke destinasi syurga. Percaya, ini Rasul. Yang beritahu yang benar. Beritahu Allah yang berkuasa. Yang membangkitkan semula manusia. Pada hari kiamat kelak. Maka apa asas kamu tak percaya? Melainkan satu dakwaan yang kamu tidak ada dalilnya. Maka kalau kamu perhatikannya daripada kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kebenaran Rasulnya dan dalil-dalil ciptaan Allah Ta'ala, niscaya kamu akan akur tentang adanya kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.